بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وبك اللهم نستعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi kita satu peluang untuk sambung buku Riyadhus Salihin, dan kita dah sambung bab nombor 13 dan hadis nombor 122. بالأسانيد الصحيحة المتصلة إلى الإمام النووي أنه قال في كتابه: باب في بيان كثرة طرق الخير. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. والآيات في الباب كثيرة. قال مصنف حفظه رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين يا رب العالمين. Bab pada menerangkan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Firman Allah Ta'ala maksudnya, dan ingatlah apa jua yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Dan firman Allah Ta'ala, ayat yang pertama yang di sini Allah Subhanahu wa taala memakai al-harf ma, dan harf an-nafi ma di dalam bahasa Arab dia akan buat satu benda yang am. Apa-apa benda dia akan termasuk di sini. Tapi yang paling penting dia adalah benda itu yang baik. Ma taf'alu min khairin, daripada khair. Walaupun sikit, Allah Subhanahu wa taala dia yang mengetahui. Okey. Ayat yang kedua. Dan firman Allah Ta'ala, dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah. Dan ayat yang kedua, ini ayat yang kedua, faman ya'mal mithqal. Ayat yang ketiga yang faman ya'mal mithqal. Ayat yang ketiga, yang ketiga maksudnya, maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya. Itu kenapa saya nak fokus di atas ma dan man. Ma tadi apa-apa amalan, tapi di sini man dia berkait dengan orang. So maknanya kalau kita nak membezakan di antara dua ayat, di antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua dan yang ketiga, yang beza di antara ma dan man. Kalau ma, amalan kita amalan yang salih. Kalau amalan yang tak baik, yang tak salih, okey, maknanya Allah tak terima. Ni satu benda atau satu kefahaman. Kefahaman yang kedua, masa yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu man, maknanya orang yang dia membuatkan amalan itu dia diperlukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. So di sini kita akan tahu macam mana. So kalau untuk amalan itu dia kena amalan yang baik, dan kepada kita kena kita ada ikhlas. قال وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي غير منحصرة، فنذكر طرفا منها. الأول عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. الصانع بالصاد المهملة هذا هو المشهور، وروي ضائعا بالمعجمة، أي ذا ضياع من فقر أو عيال ونحو ذلك. والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله. Ayat yang seterusnya, dan firman Allah Ta'ala dan ayat-ayat dalam bab ini banyak, dan ada pun hadis-hadisnya amat banyak dan tidak mungkin disebut secara keseluruhannya, maka kami sebutkan sebahagian daripadanya adalah hadis yang pertama. Maksudnya daripada Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling utama? Baginda menjawab, beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya.
Saya bertanya lagi, hamba manakah yang paling utama untuk dimerdekakan? Baginda menjawab, hamba yang paling berharga di sisi pemiliknya dan paling mahal pula harganya. Saya bertanya, jika saya tidak melakukan itu, baginda bersabda, engkau hendaklah membantu seorang pekerja atau engkau bekerja untuk orang yang tak tahu membuat kerja. Saya berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kepada saya jika saya tidak mampu melakukan sebahagian pekerjaan tadi. Baginda menjawab, kamu hendaklah tidak berbuat jahat kepada orang lain dan itu merupakan sedekah daripadamu untuk dirimu sendiri. Hadis dari Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. As-Sani' dengan huruf sad al-muhmalah yang terbuka tanpa titik, mengikut pendapat yang masyhur dalam hadis ini adalah as-sani'u, yang pekerja. Tetapi ada juga riwayat yang mengatakan da'i'an, iaitu orang susah kerana miskin atau terlalu banyak tanggungan keluarga. Sedangkan al-akhraq adalah orang yang tidak mahir mengerjakan apa yang dia lakukan. Okey, di sini Al-Imam An-Nawawi di bawah bab ni dia dah sebutkan dalam yani 25 hadis. Sebelum kita masuk dengan semua hadis-hadis itu, saya nak bagi satu mukaddimah. Mukaddimah itu macam guideline kepada kita macam mana kita nak membuatkan atau nak pilih satu amal yang saleh. Okey. Yang pertama, semua amalan kita dia akan kembali kepada dua jenis. Jenis yang pertama, zahir dan batin. Semua amalan kita akan kaitkan dia dengan zahir atau batin. Okey. Untuk zahir dan batin ni, dia berkait dengan qawli atau fi'li atau aqidi. Qawli dengan bercakap, fi'li apa yang kita berbuat, yang ketiga aqdi apa yang berkait dengan hati, apa yang kita rasa, apa yang kita berakidah di dalam hati. Okey, ni jenis yang pertama daripada amal-amal kita. Jenis yang kedua, semua amalan-amalan yang salih kita akan berkaitkan dia dengan diri sendiri, itu panggil dia amal qasir, dengan diri sendiri. Macam tasbih, istighfar, itu untuk diri sendiri sebenarnya. Tapi kalau dia berkait dengan orang yang lain, itu panggil dia amal muta'addi kepada orang yang lain. Okey, so sekarang kita akan balik kepada jenis yang pertama. Di antara tiga amal yang di sini, zahir atau batin, qawli atau fi'li atau aqdi, macam mana kita nak pilih satu? Contohnya, kalau okey, saya akan bagi contoh untuk setiap jenis. Yang pertama, qawli, istighfar, tasbih, tahlil, apa semua. Yang kedua, kalau ini qawli. Kalau fi'li, menolong orang yang lain, kita pergi dan kita uruskan kepada satu orang yang lain, okey. Kalau kita ni fi'li, kalau pergi haji atau umrah, semua ni fi'il, ni ibadah qawli. Yang ketiga, yang aqdi, yang ada di dalam hati, macam kita rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni berkait dengan hati. Okey, ni tiga contoh. Okey, mana kita akan ikut satu daripada banyak jenis yang di sini, qawli dan fi'li atau zahir dan batin, mengikuti masa dia. Kalau masa itu macam masa kita sekarang, tak ada ramai orang dekat Mekah dan Madinah. Maknanya lebih baik kalau kita pergi haji dan umrah. Kalau ada satu zaman yang ramai orang pergi haji dan umrah, tapi ramai orang yang mereka macam lapar, tak ada makanan. Lebih baik kalau kita bagi makanan. So maknanya semua jenis kita ikut masa. Apa masa dia yang masyarakat kita atau ummah kita yang dia diperlukan kepada dia, maknanya amalkan amalan itu. Okey? Okey, ini untuk jenis yang pertama. Jenis yang kedua, apa yang berkait dengan diri sendiri atau dengan orang yang lain. Kalau kita macam spend banyak masa fi sabilillah, dan kita macam dah buat banyak istighfar, banyak tahlil, banyak amal yang salih untuk diri sendiri, so maknanya sekarang kita boleh mula dan buat macam dakwah kepada orang yang lain, atau kita bagi nasihat kepada orang yang lain untuk macam buat istighfar. Okey, so maknanya kita nak tengok macam mana. Ataupun kalau kita ada dekat satu tempat yang tak ada ramai orang buat dakwah fi sabilillah, so maknanya lebih baik kalau kita buat dakwah, walaupun lebih baik kalau kita duduk dengan diri sendiri dan kita baca Quran atau buat istighfar sebab ada banyak dosa atau dah lama dah tak buat amalan yang saleh. Tapi mengikuti tempat itu lebih baik kalau dia pergi dakwah fi sabilillah. Sebab ramai orang dia kata, mana saya akan buat dakwah kalau saya tak membuatkan satu hukum syar'i. Okey,
Macam dia nak pergi dan bagi nasihat berkait dengan sedekah. Macam mana dia akan bagi tahu orang lain kalau dia tak buat sedekah? Tapi sekarang mengikuti masa dan tempat dan masyarakat, lebih baik kalau bagi nasihat, sebab tak ada ilmu, tak ada satu orang yang da'i kepada Allah SWT. So maknanya semua jenis yang saya dah sebutkan sebelum ni kena ikut 3 benda, iaitu zaman, makan dan ashkhas. Kita ikut zaman dia, masa dia macam mana, dan zaman dan makan, tempat dia dekat mana, dan yang ketiga ikut masyarakat. Kalau masyarakat perlukan untuk dakwah itu atau tak perlukan. Itu dia yang saya bagi tahu tadi. So sekarang kalau kita datang ke hadis yang pertama yang di sini, tengok macam mana Rasulullah dia bagi tahu Sayyidina Abu Dhar, banyak peringkat. Kalau dia tak mampu yang pertama, boleh pergi yang kedua. So yang mula-mula Rasulullah dia bagi tahu dia pasal al-iman billah, ni yang diri sendiri. Kalau dia tak mampu untuk diri sendiri, tak apa, dia boleh buat satu amalan yang untuk orang yang lain, iaitu jihad fi sabilillah. Itu yang al-muta'addi. Dan lepas tu dia tanya sekali lagi, ayyur riqabi afdal, macam dia ada duit dan dia boleh merdekakan. Rasulullah dia bagi tahu dia apa yang paling mahal. Tapi dia tanya, ya Rasulullah, fa illam af'al, kalau saya tak mampu atau tak nak atau rasa macam tak rasa sedap untuk merdekakan, macam mana? Rasulullah dia ajar dia. Dia kata tu'inu sani'an. So kalau kita sekarang tidak ada satu orang yang hamba, betul? Tapi sebenarnya ada. Setiap orang bekerja yang dia di bawah supervision kita, dia adalah hamba. Ya, walaupun dia bukan hamba yang macam hamba tuan dan hamba apa semua, tak. Tapi kita boleh anggapkan dia adalah orang yang macam hamba. Setiap bekerja. Kalau bekerja yang dia dia macam cuci atau satu orang yang dia membersih apa semua, semua kita anggapkan dia adalah hamba. So kalau kita take care pada mereka, itu peringkat yang sama di sini. Yang terakhir, kalau dia tak mampu buat semua benda, tak ada duit, tak kuat untuk jihad fi sabilillah apa semua, dia kata takuffu syarraka 'alan nas. Jangan buat masalah kepada orang yang lain. Itu yang paling penting. Fa innaha sadaqatan minka 'ala nafsik. Itu satu kepada diri sendiri kalau kita tak buat masalah kepada orang yang lain. Ya. Okey, الثاني عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. السلامة بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم المفصل أو المفصل. Maksud hadis yang kedua daripada Abi Dhar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada pagi hari setiap sendi salah seorang daripada kamu memerlukan kepada sedekah, maka setiap tasbih yakni subhanallah itu adalah sedekah, setiap tahmid alhamdulillah itu adalah sedekah, setiap takbir Allahu akbar itu adalah sedekah. Menyuruh berbuat perkara yang baik adalah sedekah, melarang daripada perkara yang mungkar adalah sedekah. Dan semua itu cukup, yakni bersedekah kepada semua sendi itu dengan 2 rakaat yang telah didirikan oleh seseorang itu daripada salat duha. Hadis riwayat Imam Muslim. As-sulama didhammahkan as-sin al-muhmalah yang terbuka tanpa tintik dan takhfif al-lam dan difathahkan al-mim yang ini bermakna sendi. Okey, ulama kita ni ada khilaf. Mereka kata mereka ada khilaf dan bincang pasal satu masalah. Apa dia? Kalau satu orang dia buat semua sedekah-sedekah yang dah sebutkan dia di dalam hadis yang di sini. So, tapi tanpa niat, dia pergi dan dia bagi sedekah. Okey, apa hukum dia? Dia akan dapat pahala atau dia tak dapat? Sebab niat tak ada. So, ada khilaf sebenarnya. Ada beberapa ulama yang terima, ada yang tak terima. Tapi mengikuti mazhab Imam Syafi'i, dia tak dapat. Dia mesti bawa niat itu. Sebelum dia pergi, masa yang dia bagi. 2, dia kena bawa niat. Macam yang kita nak buat wuduk. Kalau satu orang dia ambil wuduk, untuk wuduk sahaja. Dia tak bawa satu niat, selepas wuduk ni dia akan masuk salat fardu. Atau dia nak buat salat sunat. So maknanya niat di sini dia mesti bawa niat. Kecuali beberapa amal yang salih, contohnya qiraatul Quran. Kalau dia baca Quran, tak payah bawa niat. Okey. Yang kedua, untuk istighfar.
Dia kata kalau dia buat istighfar walaupun tidak ada niat, Allah akan terima. Tapi yang semua yang lain, dia kena bawa niat. Ustaz, Naam. tanya kalau kena tahu maksud ke tidak kalau yang selain pada ayat Quran dan juga selawat tu? Sebab pernah dengar yang macam kalau zikir-zikir kena tahu maksud, barulah macam ditawab yang makna apa istighfar atau ayat tak payah. So kalau yang zikir-zikir lain tu kena tahu makna tak? Macam mana? Kalau zikir-zikir yang lain perlu tahu makna tak? Tak perlu. So tapi yang penting di sini yang perlukan untuk bawa niat. Saya nak buat istighfar atau saya nak buat tasbih untuk apa? Pahala ke atau untuk menaikkan darjat saya dekat hari akhirat, kena bawa niat. Okay, الثالث وعنه أيضا رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن رواه مسلم. Maksud hadis yang ketiga daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku amalan-amalan umatku sama ada yang baik maupun yang buruk. Saya dapati dalam sekalian banyak amalan baik umatku adalah gangguan yang dibuang daripada tengah jalan, dan saya dapati dalam kelompok amalan buruk umatku adalah hingus yang ada di dalam masjid namun tidak ditanam ke dalam tanah. Hadis riwayat Imam Muslim. Hingus atau ludah? Hingus. Hingus itu yang macam dan dia keluarkan dia macam tu. Kalau hingus yang hidung, kalau yang daripada mulut tu kahak. Oh, kahak. Kalau yang daripada, ya, dia daripada mulut. Daripada nukha' ini daripada mulut, bukan daripada hidung. Tapi sebenarnya dia turun daripada hidung, betul? Dia turun daripada hidung dulu, lepas dia keluarkan dia daripada mulut, bukan daripada hidung. Okey, an-nukha' itu yang paling teruk kalau di dalam masjid. Kalau satu orang dia dapat dia di dalam masjid, dia kena speed dia dekat sebelah kiri dan dia akan buang dia dengan kaki kiri. Macam tu. Ataupun dia keluar daripada luar masjid, ataupun kalau ada kain atau ada tisu, dia letak dia di dalam tisu itu. Ya. Walaupun benda itu dia bukan najis. Okey, dia bukan najis, tapi macam tak elok atau tak suka dia. Macam kotoran boleh kata macam ni. Ustaz. Okey. Naam. An-nukha'ah ni dia daripada hidung ke ataupun yang daripada tekak kita? Daripada halkum kita? Dia sebenarnya turun daripada hidung. Dia turun daripada dalam dan dia mengeluarkan dia daripada mulut. Okey. Hingus atau tak tahu, hingus atau ludah, Allah a'lam. Kalau yang saya faham, kalau hingus daripada hidung, dia akan, dia boleh turun ke mulut juga, dan ada yang lagi, kalau kahak ni macam daripada tekak kita sendiri. Baik. Tapi sebenarnya cara dia macam tu, dia akan turun daripada hidung dan keluarkan dia daripada mulut. Okey, ar-rabi'u anhu radhiyallahu anhu anna nasan qalu ya Rasulullah dhahaba ahlu ad-duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الدثور بالثاء المثلثة الأموال واحدها دثر. Maksud hadis yang keempat daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu bahawa ada sekumpulan manusia berkata, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah membolok semua pahala. Mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan lebihan harta mereka. Baginda bersabda, bukankah Allah telah menjadikan untukmu sesuatu yang kamu dapat bersedekah dengannya? Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Menyuruh untuk melakukan ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar adalah sedekah. Dan pada persetubuhan seseorang kamu dengan isterinya juga sedekah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, adakah seseorang kami yang melepaskan syahwatnya mendapat pahala? Baginda bersabda, bukankah kamu telah berpendapat jika dilakukannya pada yang haram, bukankah dia menanggung dosa?
Demikian jugalah apabila dilakukannya pada yang halal maka baginya pahala. Hadis riwayat Imam Muslim. Ad-dusur dengan atha al-musallathah, yang 3 titik. Maksudnya harta. Satunya ataupun mufradnya adalah dathrun. Ya, Al-Imam An-Nawawi dia diperlukan untuk sebutkan bitha' al-muthallatha. Sebab bukan yang zaman dia tidak ada titik atau tidak ada hamzah atau tidak ada baris. Ada, tapi dia nak memastikan di sini sebenarnya 3 bukan 2 atau bukan 1. Kalau 1 nun, kalau 2 tak. Kalau 3 maknanya tha. Dia nak bagi tahu. Dan di sini sebenarnya selalu yang kalau kita nak buat tasbih atau zikir kepada Allah SWT, lebih baik kalau kita gabung di antara subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan selepas solat sama juga, lebih baik kalau kita gabung di antara subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, kira 1. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, kira 1. Macam tu. Walaupun kalau kita nak buat subhanallah 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 boleh, tak ada masalah. Tapi lebih baik, saya kata lebih baik dan mengikuti ijazah bersanad, biasanya Rasulullah atau mengikuti satu cara daripada Rasulullah, mereka akan Rasulullah dia sebutkan 3 sekali. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Okey. Okey, hadis yang seterusnya, qala al-khamisu wa anhu radhiyallahu anhu qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq, rawahu Muslim. Maksud hadis yang kelima daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali kamu memandang remeh amal ma'ruf meskipun kamu hanya menyambut kedatangan saudaramu dengan wajah yang manis. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, sebab yang kecil di dalam mata kita atau depan kita mungkin besar sama dengan Allah Subhanahu wa taala. So jangan merendahkan. Jangan rasa macam mengkecilkan. Apa amalan yang paling penting ikhlas kepada Allah SWT, Allah yang membesarkan. So ada satu hadis yang Rasulullah bersabda, ayyuma muslimin atau mu'minin tasaddaqa bi sadaqah fa inna Allah ya'khudhuha bi yamini. Setiap sedekah yang kita bagi kerana Allah SWT, Allah akan ambil dia dengan tangan dia. Dan Allah akan membesarkan sedekah itu sampai hari akhirat. Setiap hari Allah akan membesarkan. Okay? So jangan merendahkan. Walaupun kecil, Allah akan membesarkan sampai hari akhirat. Okay, hadis yang seterusnya, qala as-sadisu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kulla yawmin tatlu'u fihi asy-syamsu ya'dilu baina al-ithnayn sadaqah. Wa yu'inu ar-rajula fi dabbatihi fayahmiluhu 'alayha aw yarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah. Wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah. وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة ويميط الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه. Maksud hadis yang keenam daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap sendi manusia ada kewajipan sedekah untuknya pada setiap hari di mana matahari terbit padanya. Engkau adili antara dua pihak yang bertelagah adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaikkan orang ke atas haiwan tunggangannya, atau engkau menaikkan barang lelaki itu ke atas haiwan tunggangan adalah sedekah. Haiwan tunggangan adalah sedekah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang kamu hayunkan untuk mengerjakan salat adalah sedekah. Dan engkau menghilangkan gangguan dari tengah jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. So maknanya banyak cara yang kita boleh dapat sedekah. Ni satu. Yang kedua, badan kita yang Allah bagi kita ni, nikmat daripada dia, sebenarnya ni nikmat yang besar daripada Allah SWT, dan kita kena bagi balik sedekah dia. Apa sedekah dia? Kalau semua yang kita bagi balik, kalau infak fi sabilillah, atau pergi kepada masjid, atau kita macam pergi jumpa ziarah silaturrahim, atau ziarah kepada satu orang yang bersakit, apa semua. Tapi kalau kita tak mampu buat semua sedekah-sedekah itu, kita boleh buat salat duha. Sebab salat duha dia sedekah kepada badan kita. Dan sedekah untuk setiap tulang di dalam badan kita. Okay? Dan sesiapa yang dia konsisten, dia bersambung di atas salat duha, badan dia tak jadi sakit. Selalu badan dia kuat dan sihat. Tidak ada masalah. Ya. Kalau kita tak mampu untuk semua amalan yang dia sebutkan di dalam hadis tadi.
Hadis yang seterusnya qala wa rawahu Muslim aidan min riwayat Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala 36 mifsal atau mafsil فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. Imam Muslim turut meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap manusia daripada keturunan Adam diciptakan padanya sendi sebanyak 360 sendi. Maka sesiapa bertakbir mengagungkan Allah, memuji Allah, mensucikan Allah, memohon keampunan kepada Allah dan menyingkirkan batu yang ada di tengah jalan yang menjadi laluan manusia atau duri atau tulang dari tempat laluan manusia, atau menyuruh kepada yang ma'ruf atau mencegah dari perbuatan munkar sebanyak 360 bermakna dia berjalan pada hari itu dalam keadaan dia telah dijauhkan diri daripada api neraka. So maknanya yang paling penting di sini akan bawa niat. Kalau tak bawa niat tak dapat semua amalan yang salih yang di sini. Okey, hadis yang seterusnya qala as-sabi'u anhu radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila al-masjid aw rah أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح متفق عليه. النزل القوت والرزق وما يهيأ للضيف. Maksud hadis yang ketujuh daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, barang siapa berangkat menuju masjid di waktu pagi atau petang, maka Allah menyediakan baginya hidangan di dalam syurga setiap pagi atau setiap petang. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. An-nuzulu dalam hadis ini bermaksud makanan dan hidangan yang dihidangkan kepada tetamu. So maknanya ramai orang dia rasa kalau dia pergi masjid macam rugi masa atau rugi untuk rezeki dia atau kurangkan rezeki. Kalau dia masih sambung buka kedai mungkin dia akan dapat satu customer. Okay? Tapi sebenarnya tak rugi. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi balik dia di dunia atau dekat hari akhirat. Okay? So dia pergi dan balik, Allah akan bagi dia, tidak ada masalah. Dan Allah akan bagi dia rezeki, bagi dia makanan, semua. Macam yang satu tetamu, kalau dia datang ke rumah kita, macam tak elok kalau kita tak bagi dia macam walaupun minum. So macam mana kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang dia mencipta semua manusia. Okay? Naam. Hadis yang seterusnya, qala ats-tsaminu anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisa al-muslimat لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة متفق عليه. قال الجوهري الفرسن من البعير كالحافر من الدابة. قال وربما استعير في الشاه. Maksud hadis yang ke-8 daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai wanita muslimah, janganlah seorang jiran tetangga merasa hina untuk memberi hadiah kepada jiran tetangganya, meskipun itu sekadar tulang kaki kambing. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Al-Jauhari, Al-Firsan adalah tulang kaki unta seperti Al-Hafir untuk istilah tulang kaki untuk jenis haiwan selainnya. Ia berkata kadangkala Al-Firsan dipinjam untuk menyebut tulang kaki kambing. Okey, ulama kita mereka bincang pasal hadis ni, kenapa Rasulullah dia panggil wanita muslimah? Kenapa tak panggil semua orang Islam, ya ayyuhal mu'minun atau ya ayyuhal muslimun? Kenapa Rasulullah mengkhususkan dia di dalam hadis ni kepada perempuan sahaja? Mereka jawabkan dia dengan dua cara. Mereka ulama kita kata cara yang pertama, Rasulullah panggil mereka ala wajhil khusus, mengkhususkan kepada perempuan sahaja, perempuan muslimah sahaja, sebab amalan itu daripada dia banyak. Dia menghinakan amalan orang yang lain, atau menghinakan jiran dia, atau menghinakan apa yang perempuan-perempuan yang lain buat. Mungkin ada macam jealousy, perempuan-perempuan dia rasa macam jealous kepada perempuan yang lain, mungkin amalan itu banyak. Ada lagi satu opinion atau cara yang kedua, mereka kata sebenarnya di sini sebab wanita atau perempuan dia yang jaga rumah dan dia tahu apa benda yang dia macam tambah di dalam rumah atau dia macam ekstra, so dia boleh bagi kepada orang yang lain. Kalau lelaki dia tak tahu, dia dekat luar, suami dia tak tahu, tapi perempuan dia tahu macam benda itu macam
kalau tinggal dekat rumah nanti dia akan buang dia, tak ada faedah. So dia boleh bagi awal. So itu kenapa Rasulullah di dekat hadis ini dia menkhususkan kepada perempuan sahaja. Okey, hadis yang seterusnya qala at-tasi'u anhu radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun min al-iman muttafaqun alayh. Al-bid'u min 3 ila 9 بكسر الباء وقد تفتح والشعبة القطعة. Maksud hadis yang ke-9 daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, iman itu sebanyak 70 lebih cabang atau 60 lebih cabang. Cabang yang paling utama adalah membaca la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah membuang gangguan yang ada di tengah jalan, dan sifat malu itu salah satu cabang daripada iman. Hadis dari Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Al-bid'u pada hadis ini adalah erti beberapa yang jumlahnya berkisar antara angka 3 hingga 9 dan kadang-kala dibaca dengan baris fathah al-bad'u, dan asy-syu'batu ialah iaitu potongan, ini bahagian. Okay, so depends on hadis yang di sini kita boleh kata afdalu zikri, zikir yang paling baik, yang paling agung adalah la ilaha illallah. Okay, tapi kalau kita rasa zikir-zikir yang lain dia lebih dekat pada hati atau lebih khusyuk, kalau kita sebutkan dia boleh tukar daripada la ilaha illallah kepada zikir itu. Tapi kalau kita boleh jadi macam harmoni sama dengan zikir yang di sini, itu lebih baik kalau kita fokus di atas la ilaha illallah. Dan selalu kita cuba berkaitkan dengan akidah. Kalau membersihkan akidah dan letak selalu ikhlas di dalam hati, selalu amal kita kerana Allah, kepada Allah SWT sahaja, dan kita tak masukkan sesiapa sama dengan Allah SWT. Okey, kita akan berhenti di sini insya-Allah dengan al-hadis nombor 9, dan insya-Allah minggu depan akan sambung daripada hadis 10 dari bab yang 13 insya-Allah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Syekh. Iyakum afwan ya Syekhuna Karim. Oh ya. So diingatkan untuk para penonton sekalian untuk isi attendance, dan juga semoga dapat manfaat daripada kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.